Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa buat kesekian kalinya ya dalam program yang dirancang pada sempena cuti Tahun Baru Cina ini untuk kita ingat balik semula apakah tajuk-tajuk yang telah pun kita pelajari ya sebelum ini. Baik ya, kejap. Baik ya, tajuk yang cikgu pilih pada hari ini adalah merupakan tajuk dalam tema yang ketiga dalam geografi alam sekitar manusia, iaitu daya tampung. Ya, daya tampung sumber alam. Baik, untuk tajuk yang kita jalankan dalam siri 30 minit Gilat Potensi ini, dalam tajuk ini, ya, tujuan tajuk yang cikgu pilih ialah bukannya soalan kamu kena betul-betul clear tentang ni. Kita nak imbas kembali, kita nak ingat semula tajuk yang dipilih ini bukanlah tajuk yang kita rasa target nak keluar ke dan sebagainya. Kita tak tahu pun, cikgu tak tahu pun soalan apa yang nak keluar. Cuma tajuk yang nak dibincangkan dalam tempoh 3 hari pada minggu ini adalah tajuk yang cikgu rasa tak cukup mendalam diterangkan kepada pelajar-pelajar cikgu. Jadi sehubungan dengan itu, memandangkan kita dah buat program 30 minit Gilat Potensi ni, kita memilih tajuk-tajuk yang rasa macam perlu diberi penekanan, maka cikgu jemput ya sekolah-sekolah. Selamat datang kepada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Tinggi Periksa ya, juga pada kawan saya Cikgu Niu ada dekat sini. Begitu juga Sekolah Iskandar Shah Marif ya, dan juga pelajar-pelajar semester 1 dan ulangan 1 Kolej Tingkatan 6 Tapah. Okey. Baik, kita mulakan sebab kita masa tak lama. Memang cikgu nak ambil 30 minit sahaja supaya kita fokus kepada satu-satu topik yang nak kita bincangkan. Harap kamu boleh nampak slide yang cikgu paparkan. 30 minit Gilat Potensi bersama dengan cikgu pada hari ini. Topik yang kita nak angkat pada hari ini ialah berkaitan dengan daya tampung sumber alam. Baik, sekiranya kalau kamu tak berapa dengar suara, sila bagi respon. Begitu juga kalau PowerPoint yang cikgu kemukakan pada kamu ini, pada hari ini, tidak selari dengan apa yang cikgu cakap. Ya, jadi cikgu dah share screen, ya, jadi harapnya sudah nampak paparan pada kamu semualah. Okey, jadi topik yang nak diambil pada hari ini. Cikgu. Ya. Tak ada slide. Tak ada slide ya. Itulah tadi dah share, tapi mungkin ada masalah masa kita record sambil kita approve ya siapa yang nak masuk, jadi dia ada sedikit masalah teknikal. Okey, dah nampak dah slide? Dah nampak muka saya kat situ slide? Nampak dah. Okey, terima kasih ya sebab bagi makluman. Kalau tak nanti syok sendiri je saya cakap kamu tak nampak slide yang ada. Okey, jadi harap semua dah bersedia. Memang kita pilih petang sebab petang ni lah tempoh kita nak jawab soalan peksa minggu depan 14 hari bulan nanti. Okey, jadi tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah daya tampung sumber alam. Ya, jadi kena juga kita faham betul-betul sebab dalam daya tampung sumber alam ni juga nanti banyak aspek yang kita nak kaitkan. Ya, banyak perkara yang boleh kita lihat dalam tajuk-tajuk dalam soalan-soalan yang sering kali dikemukakan ya. Baik ya, apa itu ya daya tampung sumber alam ya. Jadi kamu kena faham apa itu daya tampung ya. Pernah soalan keluar tanya tentang daya tampung. Apa itu daya tampung? Ya, kita dah belajar tentang penduduk, kita dah belajar tajuk tentang sistem ya, yang merupakan satu komponen alam sekitar yang saling berinteraksi antara satu sama lain ya. Dan kamu juga telah dikenalkan tentang penduduk, kepadatan penduduk yang padat, ya, sederhana dan jarang, implikasinya kepada alam sekitar. Ya, selain daripada itu, dalam tajuk ini juga kamu perlu memahami apa yang dikatakan sumber. Ya, tingkatan 3 pun kita dah belajar tentang sumber alam kan. Jadi jangan katalah kamu tak tahu apa itu sumber. Ya, tingkatan 3 ingat balik, imbas balik masa tingkatan 3 kamu dah belajar tentang sumber. Jadi apa itu daya tampung? Daya tampung sumber alam ni dia merujuk kepada keupayaan sumber alam sesebuah negara untuk menampung keperluan penduduknya. Maksudnya dekat sini
kita nak refer penduduk itu mampu ditampung atau tidak, lebihan penduduk, kurangan penduduk dan sebagainya berdasarkan kepada keupayaan sumber alam. Okey, jadi kalau daya tampung sumber alam itu tinggi, maka dia boleh menampung jumlah penduduk yang ramai. Baik, yang seterusnya kita nak tengok daripada mana datangnya sumber alam ni. Daripada mana datangnya sumber alam? Daya tampung sumber alam. Daya adalah kemampuan. Ya, sumber alam adalah sumber-sumber yang ada. Daripada mana datang? Jadi semua sumber alam yang ada berpunca daripada 4 komponen alam sekitar fizikal. Ya, ianya berpunca daripada 4 komponen alam sekitar fizikal. Awal lagi cikgu dah tekankan kamu mesti mahir istilah apa yang dikatakan komponen alam sekitar fizikal. Jadi hari tu dah kenal lah istilah-istilah yang berkaitan dengan komponen alam sekitar fizikal ni. Walaupun masa kamu di semester 1, kamu hanya perlu mengenali saling interaksi antara keempat-empat komponen alam sekitar fizikal ini, tapi sebaik mungkin kamu mestilah memahami apa yang dikatakan atmosfera, apa yang dikatakan hidrosfera, apa yang dikatakan litosfera dan apa yang dikatakan biosfera. Okey, jadi punca sumber alam ni daripada atmosfera, suhu yang tinggi, ya, itu adalah sumber, ya. Hidrosfera, ya, sumber air, ya. Litosfera, sumber daripada tanah, batu, ya, dan sebagainya. Manakala biosfera, sumber yang boleh kita perolehi daripada flora dan fauna. Jadi kamu kena jelas, ya. Daya tampung sumber alam merujuk kepada kemampuan sumber sesebuah negara untuk menampung keperluan penduduknya. Ya, kalau hidrosfera, sumber apa? Sumber air. Ya, kalau biosfera ada apa? Hidupan akuatik, itu juga adalah merupakan sumber. Ya, jadi jelas, ya. Jadi bila kita lihat pada sumber ni ada sumber yang boleh diperbaharui dan ada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi dia akan memberi implikasi yang besar kalau sesebuah negara itu tidak mempunyai sumber. Bagaimana dia nak menampung jumlah penduduknya kalau dia tidak mempunyai sumber yang cukup. Okey. Jadi ada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Ya, apa maksud yang tidak boleh diperbaharui itu? Ya, sumber yang tidak boleh diperbaharui ni kalau kita guna habis-habislah. Ya, kalau pupus tidak boleh diganti semula, ya, dari segi kemerosotan kualiti, kemerosotan dia punya kuantiti dan sebagainya. Antara sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah apa dia? Ya, petroleum, gas asli, arang batu, biji timah, itu adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey. Manakala sumber yang boleh diperbaharui ni, sumber-sumber yang boleh kita tanam semula, contohnya pokok kalau kita tebang, ya, daripada sumber biosfera, ya, hutan, kita boleh tanam semula. Tanah juga sumber yang boleh diperbaharui, guna baja, ya, baja kimia, baja organik, kita boleh mengembalikan semula dia punya kesuburan. Begitu juga sumber air, ya, daripada hidrosfera. Kalau ianya sudah tercemar, ianya boleh dirawat semula. Okey, boleh ditambah, boleh dibiarkan, ya, dan sebagainya. Jadi sumber ini tak boleh diperbaharui, boleh diperbaharui. Jadi nanti kita akan lihat, ya, apa dia punya implikasinya kalau kita daya tampung itu berkurangan dalam sesebuah negara dan bagaimana penyelesaian yang perlu kita ambil. Okey, jadi kita tengok soalan yang pernah keluar. Cari tahun 2015. Soalan berkaitan dengan daya tampung ini pernah keluar 2015, ya. Okey, jadi apa soalan yang dia pernah tanya tentang tajuk ini? Ya, bincangkan. Harap tak ada masalah lagi, ya. Bila nak buat kesimpulan, ya, bincangkan kesan kemerosotan daya tampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia. Jadi hari tu dah pesan, bila kita tengok jangan terus tengok yang kat belakang, tengok, ya, depan, ya. Setiap bila dapat soalan jangan gelojoh, jangan gopoh-gapah. Bila nampak alam sekitar manusia terus nak pergi ke sana. Kita nak tengok kesan kemerosotan daya tampung, ya. Bila daya tampung sumber alam itu merosot, apa kesannya kepada manusia. Jadi soalan ini merujuk kepada daya tampung sumber alam.
Jadi kesannya kepada manusia. Jadi cikgu nak ingatkan, bila kita menjawab soalan kesan, ya, dia tak sama dengan macam mana kita nak menjawab kesan alam sekitar fizikal. Sebab tajuk ini ialah alam sekitar manusia. Jadi bincangkan kesan kemerosotan daya tampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia. Maksudnya tidak kepada alam sekitar manusia sahaja. Okey, jadi cikgu harap kamu dah mahir tentang istilah apa yang dikatakan alam sekitar fizikal, apa yang dikatakan alam sekitar manusia. Apa yang dikatakan kesan kepada alam sekitar fizikal, apa yang dikatakan kesan kepada alam sekitar manusia. Harap tak ada dah confuse, ya, faham istilah, jadi kita lebih mudah untuk menjawab soalan dengan lebih baik. Okey, jadi apa kesan kemerosotan daya tampung? Tadi cikgu dah bagi, ya, daya tampung ini boleh kita perolehi daripada 4 komponen tu. Ya, sama ada atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera. Tak perlu pun kamu nak asingkan ikut komponen tersebut, tak perlu. Cuma kita nak buka minda pada kamu bahawa keempat-empat komponen alam sekitar fizikal itu amat memberi impak yang tinggi. Ya, banyak kepentingannya kepada alam sekitar manusia. Okey, jadi kita lihat yang pertama. Kesan kemerosotan daya tampung menyebabkan berlakunya kekurangan sumber makanan. Daripada mana datangnya kekurangan sumber makanan? Okey, jadi kita nak tengok kesan kepada alam sekitar manusia. Kalau sumber kurang, yang pertama akan berlakunya kekurangan sumber makanan. Baik, ini contoh. Ada banyak, ya, ada banyak benda lain yang boleh kamu kaitkan berkaitan dengan sumber makanan, sebab sumber makanan ni kita boleh dapat daripada sumber protein. Kan? Sumber protein daripada air. Ya, jadi sumber protein berkurang, ya. Kenapa sumber protein ni, sumber ikan ni boleh berkurang? Yang pertama disebabkan oleh eksploitasi sumber secara berleluasa. Kalau pelajar-pelajar ulangan semester 1 dia mesti tahu. Mesti dia boleh menghurai dengan baik. Kekurangan sumber protein boleh berpunca daripada penggunaan pukat tunda di kawasan pesisiran pantai. Okey? Jadi kita kesan pada alam sekitar manusia, aktiviti-aktiviti manusia untuk pelajar SEM 1, kamu mesti tahu. Semua aktiviti manusia itu, mesti tahu. Walaupun secara detailnya kamu akan belajar semasa semester 2, tetapi bila keluar soalan macam ini, kamu kena kaitkan juga dengan aktiviti manusia. Jadi salah satu isi yang boleh kamu kaitkan ialah sumber protein berkurang. Tak perlu nak cerita sumber protein, nak cerita pula aktiviti pertanian, kesuburan tanah. Boleh pilih mana salah satu. Jadi untuk huraian kita yang mantap, huraian kita lebih baik berfokus kepada satu-satu perkara. Jadi janganlah sumber protein nak cerita, sumber aktiviti pertanian pun nak cerita. Jadi boleh pilih mana-mana. Ini cuma cikgu bagi idea sahaja daripada mana kekurangan sumber makanan itu boleh terjadi. Ya, contoh, ya, bila sumber protein berkurangan disebabkan oleh eksploitasi. Ya, kesan kemerosotannya menyebabkan akan berlakunya kekurangan sumber makanan. Yang kedua kita boleh ambil isi ialah kesuburan tanah terjejas. Ya. Kekurangan sumber makanan berpunca daripada kesuburan tanah yang terjejas. Tanah tu sumber alam lah kan. Okey, jadi bila kesuburan tanah terjejas menyebabkan produktiviti hasil pertanian akan merosot. Macam mana sumber tanah boleh terjejas? Penggunaan yang kerap. Lepas tanam semula. Lepas tanam semula menyebabkan berlakunya kesuburan tanah terjejas. Ataupun istilah lainnya ialah berlakunya kemiskinan tanah. Ya, jadi nutrien dia dah berkurangan. Jadi itu akan menyebabkan produktiviti pertanian merosot dan impaknya kepada alam sekitar manusia ialah menyebabkan berlakunya kekurangan sumber makanan. Okey. Baik, yang kedua kita nak lihat ialah berlakunya kekurangan sumber tenaga. Kesan kepada alam sekitar manusia, ya, akibat daripada kemerosotan daya tampung menyebabkan kekurangan sumber tenaga. Sumber tenaga apa? Ya, tadi kita dah sebut, ya, ada sumber yang tidak boleh diperbaharui, contohnya petroleum dan gas asli. Okey, jadi apabila berlakunya penggunaan secara besar-besaran, sekarang kita memang memerlukan petroleum dan gas asli. Memasak menggunakan gas asli, ya, penggunaan kenderaan menggunakan petroleum, ya, penggunaan diesel dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan sumber yang tidak boleh
baharui menyebabkan berlakunya kekurangan sumber tenaga. Okey. Baik, kesan yang ketiga, kepada manusia dia boleh menjejaskan kesihatan. Sumber mana pula yang boleh menjejaskan kesihatan? Udara, hujan, itu adalah sumber alam. Jadi kalau sumber alam ini terjejas, udara tercemar, berlakunya hujan asid akibat daripada manusia juga kan, daripada pelepasan asap kilang, pelepasan asap kenderaan, menyebabkan partikel-partikel terampai di lapisan atmosfera pada kadar yang sangat tinggi. Bila hujan turun maka berlakunya hujan asid. Jadi ini boleh menjejaskan kesihatan manusia. Kalau yang dah ada penyakit asma akan jadi penyakit asma yang kronik. Kalau hujan asid menyebabkan berlakunya gatal-gatal kulit dan sebagainya. Okey, jelas ya? Baik, kesan yang keempat berpunca daripada kemerosotan daya tampung menyebabkan berlakunya krisis bekalan air. Ataupun kalau istilah nak mudah kita nak sebut, kekurangan bekalan air. Senang nak cerita kan, semua kekurangan kat situ kan. Kekurangan bekalan air bersih. Contohnya air tercemar. Kan? Air adalah hidrosfera. Itu adalah merupakan sumber alam. Air adalah merupakan sumber alam. Jadi apabila ia tercemar akibat pembuangan sisa toksik, kamu kena terangkanlah sedikit kan. Kalau tak, orang tak faham kenapa air boleh tercemar kan. Walaupun soalan kita ni berfokuskan kepada kesan kepada alam sekitar manusia, untuk mendapatkan huraian yang mantap, kamu kenalah bagi tahu air tercemar tu sebab apa. Mungkin disebabkan oleh pembuangan sisa toksik, pembuangan sisa domestik, pembuangan tumpahan minyak dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan bekalan domestik akan terjejas. Okey. Baik, yang seterusnya, kesan daripada kemerosotan daya tampung sumber alam ini akan menyebabkan meningkatnya kos dari segi pemeliharaan dan pemuliharaan. Ada istilah pemeliharaan dan pemeliharaan kan. Nanti kalau sempat kita akan sentuh, sebab dalam silibus kita ada disentuh aspek pemeliharaan dan pemuliharaan, walaupun secara terperinci ianya diterangkan semasa semester 3. Tapi sebab dalam silibus ada, tak mustahil ianya boleh ditanya. Okey? Jadi bila berlakunya kemerosotan daya tampung sumber alam, kesan kepada alam sekitar manusia, kos akan meningkat. Kos rawatan meningkat. Kos baik pulih sumber meningkat. Ikut manalah kamu nak bagi jawapan yang lebih mudah untuk kamu faham, mudah untuk kamu ingat. Okey, jadi kos pemeliharaan satu-satu sumber itu akan meningkat. Meningkatkan kos. Jadi kamu boleh pilih mana-mana sumber alam untuk kamu jadikan contoh dalam huraian. Okey. Jadi apa contohnya kos baik pulih yang agak tinggi? Contohnya ialah merawat air yang tercemar. Air yang dibekalkan ke rumah-rumah, itu perlu dirawat terlebih dahulu. Jadi kalau kadar pencemarannya tinggi, maka kos rawatannya akan lebih tinggi. Begitu juga kalau air laut tercemar disebabkan oleh tumpahan minyak. Kos untuk merawat, untuk mengelak, untuk mengepung sumber air tersebut daripada tercemar, perlu adanya tindakan segera. Begitu juga kalau pemeliharaan kayu balak, banyak penerokaan kayu balak, maka kos untuk pemeliharaan penanaman semula akan meningkat. Okey, jadi kesan daripada sumber alam yang merosot kepada alam sekitar manusia meningkatkan kos. Jadi boleh ambil contoh mana-mana lah. Yang paling senang ni lah merawat sumber air kan. Bukan mudah untuk merawat sumber air yang tercemar sebelum disalurkan kepada pengguna. Okey. Yang seterusnya ada juga baiknya kesan kepada kemerosotan sumber alam ni, maka ianya akan menyebabkan berlakunya peningkatan teknologi ataupun R&D. Teknologi ataupun R&D akan meningkat. Okey, contoh R&D teknologi yang meningkat, contohnya penggunaan tenaga solar, penggunaan kalau dekat tempat lain, ini kita akan tengok sumber gantian
hybrid ya, penggunaan kereta sekarang ni banyak menggunakan hybrid ya untuk mengurangkan penggunaan petroleum dan gas asli ya. Okey, jadi antara contoh lain ialah kat sini kita tengok benih padi berkualiti tinggi. Itu juga adalah salah satu contoh teknologi yang boleh kita gunakan untuk menampung sumber manusia ya. Okey, yang seterusnya penerokaan sumber gantian. Bila kita dah tengok ada masalah berkaitan dengan sumber ya. Berkaitan dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui, sumber yang boleh diperbaharui ya kepada manusia, maka adanya penerokaan sumber gantian di negara-negara yang mempunyai tenaga ombak. Ini tajuk form 3 ya. Ini tajuk form 3 dan kita ada ya. Boleh dikaitkan dalam semester 1. Ya, ingat balik semula ya, rasa kalau tak silap cikgu masa form 3 dulu ya, dari mana datangnya sumber? Salah satunya ialah tenaga ombak. Tenaga ombak ini banyak digunakan di negara-negara maju. Ya, negara kita Malaysia belum lagi menggunakan tenaga ombak ya. Jadi tenaga ombak ini, ombak datang, ombak pergi, ombak pembina, ombak pembinasa, maka dia ada memberikan tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan boleh ya digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Ya, itu di negara-negara maju lah guna ya. Kalau dekat negara yang ada banyak letusan gunung berapi, dia menggunakan tenaga geotermal. Ya, manakala negara kita Malaysia telah mula menggunakan tenaga solar, tapi taklah secara menyeluruh, tetapi ladang-ladang solar sudah mula dibina untuk menampung bekalan elektrik, menampung permintaan yang tinggi daripada kalangan penduduk. Okey, jadi bila soalan bincangkan, jadi kat sini dia kata kesan kemerosotan daya tampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia. Jadi kalau dia kata meningkatkan kos ya, lepas tu kita nak tengok tadi macam-macam lah ya, macam-macam yang ada, meningkatkan kos, kekurangan sumber makanan dan sebagainya. Jadi apakah kesimpulan yang sesuai untuk kita beri? Okey, jadi macam mana kita nak buat kesimpulan? Biasanya cikgu sebut, biasanya masukkan nilai, masukkan langkah, tapi macam mana kita nak menghasilkan jawapan kesimpulan yang agak baik? Biasanya cikgu terangkan pada pelajar sebaik-baiknya kita salin sikit soalan, lepas tu kita kaitkan dengan nilai. Okey, contoh kesimpulannya terdapat pelbagai kesan kemerosotan daya tampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia di sesebuah kawasan. Oleh itu, kita perlulah menjalankan ataupun menggunakan sumber yang ada secara berhemah agar ianya boleh digunakan dalam tempoh masa yang lebih panjang untuk generasi masa kini dan juga untuk generasi masa akan datang. Kita boleh masukkan nilai bersyukur, menghargai dan sebagainya. Okey, memandangkan soalan ini ialah soalan kesan, jadi kamu mestilah beri kesan positif dan kesan negatif. Sekurang-kurangnya 5:1 atau 1:5. Okey, itu soalan yang pernah keluar pada tahun 2015. Okey, jadi bila dah keluar soalan, dah ada masalah macam tu, soalan yang kedua yang keluar ialah bagaimanakah keseimbangan daya tampung sumber alam dengan aras penduduk boleh dicapai? Ingat soalan bila bagaimanakah, jadi cara menjawab ialah IPK. 4 kali 3, 12 markah. Memandangkan ini soalan tahun 2015. Masa soalan tahun 2015, belum lagi dimasukkan kaedah menjawab IPK tersebut. Kalau dulu 6 kali 2, 12 markah bagi menjawab soalan macam bentuk yang begini. Okey, jadi bagaimanakah keseimbangan daya tampung sumber alam dengan aras penduduk boleh dicapai? Okey, 12 markah tahun 2015. Yang ini ialah langkah-langkah. Boleh bagi langkah perundangan, boleh bagi langkah bukan perundangan. Okey, contoh macam mana keseimbangan daya tampung sumber alam dengan penduduk ni boleh dicapai. Maksudnya balance. Sumber yang ada dengan jumlah penduduk balance. Jadi bagaimana nak buat? Okey, yang pertama pembangunan berterusan. Ataupun istilah lainnya ialah pembangunan lestari. Pembangunan pada masa kini ambil kira
ya generasi akan datang. Pembangunan berterusan ataupun istilah lain ialah pembangunan lestari. Okey, jadi bila ada pembangunan berterusan, ambil kira ya penduduk masa kini dan masa akan datang, maka sumber yang ada pada masa kini dapat ditampung dengan jumlah penduduk sedia ada dan juga masa akan datang. Sebab itu kita tengok sumber hutan. Ya, sumber hutan. Sebab itu diwartakan hutan simpan ada, ya. Ada kawasan-kawasan yang digazetkan, direservekan, ya, tidak boleh diteroka. Ya, jadi dalam pembangunan berterusan ni juga perlu adanya langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan, dan selain daripada itu kita mengamalkan teknologi hijau. Ya, penggunaan petrol tanpa plumber, guna tenaga solar, guna tenaga hybrid, ya, dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, pembangunan berterusan. Baik, yang kedua, kita boleh menggunakan langkah perundangan. Ya, jadi hari itu kalau soalan itu langkah, kamu boleh pecahkanlah kepada 3. Tetapi kalau yang ini, bagaimanakah keseimbangan daya tampung sumber alam pada ketika ini, kita terima satu sahaja. Ya, kita boleh guna langkah perundangan, sama ada menguatkuasakan akta yang sedia ada, mengenakan denda dan juga laporan EIA. Jadi bagaimana kita nak hurai? Jadi tadi kamu dah tahu dah sumber tadi daripada 4 komponen alam sekitar fizikal. Kalau kamu kata denda, siapa yang nak kena denda? Aktiviti pembalakan lah yang paling mudah, ya, aktiviti pembalakan, ya, kilang yang membuang sisa toksik, ya, pelepasan asap kilang secara tidak mengikut jadual dan spesifikasi dan sebagainya, maka denda boleh digunakan kepada mereka untuk apa? Untuk apa denda itu perlu digunakan? Untuk memberi kesedaran dan mereka tidak mengulangi kesilapan pada masa akan datang. Maka sumber alam yang sedia ada dapat dijaga sebaik mungkin untuk penggunaan penduduk pada masa kini dan juga pada masa akan datang. Okey, yang ketiga, memperkasakan sistem pengurusan. Ya, memperkasakan sistem pengurusan yang sedia ada. Ini pun dimasuk dalam langkah perundangan sebenarnya, kan? Pemantauan, penguatkuasaan. Okey, jadi penguatkuasaan yang ada mestilah lebih berkesan. Ya, contoh, ya, sistem pengurusan yang lebih cekap. Ya, contohnya kalau kita lihat di peringkat daerah kita, ada majlis. Ya, ada majlis daerah. Kan? Ada majlis bandaran. Adanya PBT, pihak berkuasa tempatan. Ini adalah agensi-agensi yang berperanan untuk jaga, ya, apa-apa sahaja aktiviti yang dijalankan di bawah mereka punya jajahan, dia orang punya kawasan, dia orang punya pemantauan. Okey, jadi dekat sini memperkasakan sistem pengurusan yang kita nak lihat ialah membasmi amalan rasuah, nilai, etika. Jadi tak adalah masalah pelepasan asap kilang berleluasa, sampah, pembakaran secara terbuka dan sebagainya. Jadi perkasakan sistem pengurusan yang sedia ada. Jadi boleh dengan adanya penguatkuasaan yang lebih berkesan, maka ya aktiviti-aktiviti seperti ya pembakaran terbuka, ya, pelepasan asap kilang, ya, pembuangan sisa toksik dapat dikawal. Itu cara ya kita nak balancekan, nak jaga sumber alam yang ada untuk menampung jumlah penduduk yang ada pada masa kini dan juga akan datang. Yang seterusnya, ya, apa langkah yang boleh kita buat? Penerokaan sumber secara berhemah. Sumber yang sedia ada pada masa sekarang ni digunakan secara bertanggungjawab. Ya, digunakan secara berhemah. Yang memikirkan risiko-risiko yang boleh berlaku. Okay, contoh penerokaan sumber yang paling mudah yang jadi isu sekarang ni ialah penerokaan sumber hutan. Okey, jadi dia mengurangkan masalah tanah runtuh, ya. Boleh mengurangkan masalah sumber air dan sebagainya. Jadi penerokaan yang sedia ada mestilah dijalankan secara berhemah. Okey, yang seterusnya penduduk lah, kalau dah penduduk ramai sangat, ya, jadi perlu adanya kawalan pertumbuhan penduduk. Sebab soalan ni umum. Dia tidak merujuk mana-mana negara. Macam negara kita Malaysia kurang penduduk. Tetapi kalau macam negara Indonesia, negara China, negara India mempunyai lebihan penduduk. Jadi sumber yang ada tak boleh nak tampung jumlah penduduk yang ramai. Jadi apa langkah yang boleh diambil?
kawalan pertumbuhan penduduk. Okey, jadi pilihlah ya kawalan kaedah apa yang boleh digunakan, ya mungkin dasar kerajaan, ya satu keluarga satu anak, ya ataupun meningkatkan taraf pendidikan, ya. Jadi bila wanita berkejaya dia lewat kahwin, maka kadar fertility kesuburan adalah rendah, jadi pertumbuhan penduduk sesebuah negara akan berkurang. Jadi yang ni boleh kaitkan dengan tajuk pertumbuhan penduduk, kadar kelahiran. Okey. Baik, yang seterusnya ialah R&D lah, tingkatkan. Ya, cari sumber-sumber alternatif yang lain. Ya, jangan kita terlalu bergantung kepada sumber-sumber yang hampir habis. Ya, contohnya petroleum dan gas asli. Kita dah mula menggunakan tenaga solar, ya, tenaga alternatif, ya, hybrid dan sebagainya. Yang terakhir, kita boleh lakukan kempen dan juga pendidikan. Ya, jadi langkah kempen pendidikan ni dah banyak kali kan cikgu cerita. Jadi kalau kempen melalui media massa, NGO untuk apa, ya, perlu diterangkan. Okey, jadi ingat untuk yang terkini 3 tahun terakhir, bila soalan bagaimanakah, mestilah bagi isi, proses dan kesan. Ya, isi, proses dan kesan. Jadi macam mana nak sebut kesan? Kesan maka dengan kaedah yang digunakan, maka sumber alam akan meningkat dan jumlah penduduk dapat ditampung. Itulah kesan. Biasanya kesan ni kita kaitkan balik sedikit dengan soalan yang ditanya. Isi, inilah isi dia. Proses, apa yang kita lakukan. Kesan, dia akan menyelesaikan masalah yang diberikan dalam soalan. Okey? Baik, jadi IPK ni bagaimanakah ini 3 tahun yang terakhir. Ya, kaedah ini guna pakai. Okey. Ada tak soalan lain? Tadi soalan 2015, daya tampung. Okey, cari soalan sumber alam ada. Soalan daya tampung direct tak ada. Itulah tahun 2015 dulu. Jadi kuasai jugalah tajuk daya tampung sumber alam ni. Okey, jadi soalan yang hampir sama, mirip, ialah kepentingan sumber alam kepada manusia. Okey, jadi nampak kat sini, bincangkan kepentingan sumber alam. Apa itu sumber alam? Semua sumber alam yang telah cikgu terangkan tadi. Ya, daripada sumber atmosfera ke, daripada sumber hidrosfera ke, daripada sumber litosfera ke, daripada sumber biosfera. Ya, tapi kalau dia tidak mention 4 komponen ni, jangan susah hati. Ya, nak bagi atmosfera tu apa? Tak perlu. Terus kepada sumber alam. Ya. Jadi soalan macam ni pun luar jangka juga. Ya, tiba-tiba tanya kepentingan sumber alam. Kamu kena bagi sumber, ya, hutan, tanah, ya, atau batu, pasir, tenaga suria, air, marine, mineral, udara dan juga fauna. Okey? Jadi alam sekitar manusia. Kita tengok kat sini apa aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan. Ya, pilih satu. Jangan semua nak cerita. Ini cikgu bagi cadangan. Ya, cadangan alam sekitar manusia yang boleh dikaitkan. Okey, kalau hutan digunakan untuk aktiviti pembalakan. Ya, aktiviti pembalakan. Pokok ditebang, dapatkan kayu balak, nak guna untuk apa? Perabot. Ini yang baik, sebab kepentingan yang baiklah kan. Kalau hutan, aktiviti pelancongan, nak buat apa? Eko pelancongan, pemandangan yang menarik, jungle trekking, ya, menarik pelancong daripada dalam dan luar negara, menikmati keindahan. Penyelidikan, ya, ada spesies-spesies yang hampir pupus. Ya, kita nak tengok dia punya kelebihan dia, ya, tengok dia punya kegunaannya. Ya, jadi kita boleh guna kaedah R&D. Pilih salah satu, jangan cerita semua. Okey? Begitu juga tanah, ya, pertanian. Ya, batu, pelombongan, ya, kaolin, semua masuk kat sini. Ya, dia akan masuk kat sini, ya. Okey, pembinaan, ya, batu marmar, ya, digunakan untuk pembinaan. Pasir digunakan untuk pertempatan, bina pertempatan dan sebagainya. Okey? Jadi dekat situ ada pelbagai lah, ya, kepada alam sekitar manusia. Baik, tenaga suria, matahari, nak guna untuk apa? Ya, industri kecil dan sederhana. Contohnya buat batik. Untuk apa? Jemur. Ya, digunakan untuk menjemur. Ikan kering, industri kecil dan sederhana, digunakan untuk apa? Sinaran matahari, menjemur. Tembika, ya, tenaga suria untuk apa? Menjemur bagi kering. Ya. Begitu juga untuk tujuan domestik. Ya.
Okey, jadi orang pun guna juga dekat rumah tenaga suria sama ada sinaran matahari untuk digunakan untuk mengeringkan pakaian ataupun tenaga solar digunakan dalam panel-panel solar digunakan biasanya kalau di Malaysia digunakan untuk sistem pemanas air di rumah. Okey, sumber air digunakan untuk domestik atau jana kuasa hidroelektrik ataupun pengairan ataupun sumber air boleh digunakan untuk aktiviti pelancongan. Contohnya kita kan belajar geomorfologi lembangan saliran, ada jeram, ada air terjun dan sebagainya, itu adalah sumber air. Okey, jadi pemandangan yang menarik adventure boleh digunakan menjalankan aktiviti sukan dan rekreasi. Sumber marine ini merujuk kepada laut. Okey, jadi laut jadi habitat kepada sumber ikan, jadi aktiviti perikanan dapat dijalankan memberi pendapatan kepada nelayan-nelayan ataupun memenuhi keperluan penduduk tempatan dalam memenuhi sumber protein dan sebagainya. Okey, mineral, perlombongan, gas asli, petroleum, biji timah dan sebagainya, peluang pekerjaan, pendapatan. Okey, ataupun ekspor, pendapatan negara. Udara juga adalah merupakan sumber alam. Udara. Yang ini adalah untuk manusia lah. Persekitaran manusia, pernafasan, untuk tujuan pernafasan sama ada manusia ataupun haiwan dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk fauna. Fauna, hidupan yang ada. Jadi dia boleh jadi sumber makanan, dia boleh jadi sebagai ubat-ubatan. Okey. Memandangkan soalan kepentingan sumber alam ini adalah isi utama, maka sumber alam tersebut tidak boleh berulang. Itu yang pertama. Ada pelajar nanti dia akan confuse bila tengok soalan macam ni, yang mana satu? Jadi sumber alam ini tidak boleh berulang. Tak ada sumber, tak ada markah. Okey. Kalau soalan macam ni pelajar nanti akan confuse. Dia cerita alam sekitar manusia je. Pembalakan, pertanian, pelancongan dan sebagainya. Tapi ingat kalau kamu kaitkan dengan sumber alam dan sumber alam itu tidak berulang, jadi kamu selamat. Dan soalan ini bincangkan 13 markah. Okey, soalan yang kedua dalam tahun 2018 ini ialah dia tanya langkah yang sesuai bagi menjamin kelestarian sumber hutan. Hampir sama kan dengan soalan daya tampung tadi, bagaimana apakah langkah yang boleh diambil bagi memastikan keseimbangan daya tampung sumber alam. Jadi untuk yang ini soalan tahun 2018 dia tanya langkah menjamin kelestarian sumber hutan. Maksudnya sumber hutan itu boleh digunakan dalam tempoh masa yang panjang. Jadi macam-macam langkah. Jadi rasanya kita tak perlu nak ulang. Rasanya dah banyak kali. Langkah adalah soalan yang mesti dikuasai oleh pelajar sepenuhnya. Isi utama, huraian yang baik supaya kamu boleh dapat markah penuh di sini. Okey. Jadi antara langkah yang boleh dijalankan bila diumum langkah macam ni, langkah perundangan ada 3. Penguatkuasaan undang-undang, denda, pemantauan. Dan jangan lupa dalam huraian kita merujuk kepada sumber hutan. Soalan boleh tukar Dia boleh rujuk kepada sumber air. Dia boleh tukar kepada sumber tanah. Dia boleh tukar kat situ. Jadi harapnya kamu betul-betul mengenali sumber alam ini. Kegunaannya kepada manusia dan langkah untuk bagi sumber ini berterusan, lestari. Digunakan secara lestari. Digunakan untuk penduduk pada masa kini dan juga keperluan generasi pada masa akan datang. Okey, jadi ada 12 markah, 6 Langkah perundangan 3, kempen pendidikan 2 dan 5. Lepas tu kamu boleh pilih mana-mana langkah untuk menjamin sumber hutan ini berterusan. Contohnya penghutanan semula, tanam balik dengan pokok yang cepat besar. Contohnya ialah pokok akasia. Kalau pokok kayu balat yang biasa, 50 tahun baru boleh dapat hasil. Tapi kalau pokok akasia, pokok jati emas, sebagaimana lebuh raya plus yang tanam tepi jalan tu, pokok jati emas, itu dalam tempoh 15 tahun boleh dapat hasil. Okay? Rawatan silvikultur. Apa itu rawatan silvikultur?
Kadang-kadang cikgu tak guna pun ya langkah-langkah ni sebab kita understood pelajar telah pun didedahkan semasa mereka berada di tingkatan 3 dulu dah belajar dah. Ya, SPM pun belajar lagi siapa yang ambil geografi. Kalau tak ambil geografi, tingkatan 3 kita dah belajar dah topik berkaitan dengan sumber serta langkah-langkah untuk mengatasi ya kemerosotan sumber. Okey, rawatan silvikultur ni apa? Ya, merawat pokok yang tidak sihat supaya dia tidak menjejaskan pokok-pokok yang lain. Okey. Seterusnya kaedah penebangan terpilih. Kita tebang pokok yang matang saja. Jadi pokok yang kecil itu perlu diteruskan dia punya pembesaran ya, ataupun kita boleh guna sumber alternatif. Okey, macam contohnya sumber alternatif pokok getah. Banyak ya perabot-perabot ya menggunakan kayu getah. Ya, menggantikan kayu balak ya. Kerusi meja dekat sekolah tu pun diperbuat daripada pokok getah ya untuk mengurangkan penggunaan sumber hutan secara berleluasa ya. Dan yang seterusnya ialah kempen dan pendidikan ya, kitar semula, pendidikan secara formal di sekolah dalam mata pelajaran geografi ya, mendedahkan kepada pelajar tentang kepentingan sumber hutan ya sedari kecil lagi, jadi dia ada peka ya dengan keadaan semasa. Okey. Jadi ini adalah beberapa langkah yang boleh digunakan. Jadi kalau kita tengok kat sini untuk topik daya tampung sumber alam baru 2 kali. Direct tahun 2015, soalan terus kepada daya tampung sumber alam 2015. Secara tidak langsung soalan sumber adalah pada tahun 2018. Sebab itu cikgu rasa perlu cikgu perlu diberi pendedahan tentang daya tampung sumber alam ini supaya pelajar tidak confuse sekiranya soalan ini ditanya dalam masa peperiksaan nanti. Dia kata macam rasa tak biasa je, macam tak faham je topik ni. Jadi diharapkan penerangan yang ringkas pada petang ini boleh membantu mengingatkan semula kepada pelajar-pelajar apa yang dikatakan daya tampung sumber alam. Daya tampung sumber alam ialah salah satu keupayaan satu-satu sumber untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Kalau banyak sumber, maka penduduk sesuatu negara tersebut dapat ditampung dengan baik. Ya. Maksudnya bukannya sebabnya perhutanan nak tampung penduduk. Daripada sumber hutan, negara akan dapat pendapatan. Hasil daripada ekspor, negara akan dapat pendapatan. Daripada cukai yang dikenakan, dapat pendapatan. Jadi pendapatan tersebut akan digunakan untuk menyediakan segala kemudahan dalam pembangunan sosio-ekonomi. Ya, jadi itu yang dikatakan daya tampung. Kalau negara tak ada duit, macam mana dia nak tampung penduduknya yang ramai? Kalau negara tak ada sumber, bagaimana dia nak tampung keperluan penduduknya? Jadi kita kan dah tahu keperluan penduduk ya, bila ada penduduk muda, dewasa, tua, keperluan dia pelbagai. Jadi kerajaan perlu menyediakan keperluan tersebut. Jadi di situlah kita rujuk kepada daya tampung, kemampuan, keupayaan sumber alam sesebuah negara menampung penduduk yang ada. Okey, itu saja perkongsian kita pada petang ini. Ada apa-apa soalan yang nak kamu kemukakan kepada saya? Baik ya, kalau tak ada soalan, kita akan jumpa pada petang esok pada masa yang sama, link yang sama. Tajuk yang cikgu nak bincangkan ialah berkaitan dengan bandar. Ya, berkaitan dengan bandar. Jadi kalau kamu ada masa, ya, ada kesempatan, jadi boleh join untuk program pada esok hari. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu.